dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat? Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam. Bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk. Saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Buatan tangan, anda boleh memilih sama ada lukisan minyak, seni logam, seni metal maupun campuran. Layari jauhari.com.my untuk maklumat lanjut. Jauhari, seni Islami terindah. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah.
dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07 297 2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah
Assalamualaikum. Apa-apa, nak tahu tak? Pesta Buku Kedah 2023 nak ramai dah. Diperbuatkan Village Mall Sungai Petani pada 24 hingga 30 September ini. Macam-macam aktiviti ada dan berpeluang berjumpa dengan Ain Maisara, Naufal Isa, Fazana Rais dan ramai lagi. Si Comel Mina Mila dan Mr. Ahmad pun akan main juga nanti. Lepas tu ada cabutan bertuah. Hadiah bukan biasa-biasa cik oi. Pakat-pakat main lah. Jumpa di sana. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelaikannya diiktiraf taraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan sejak pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 4 Oktober 2023. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Euforia Islam. Ku punya masa, kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, puspasan ku noda. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, keras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal. Sungguh aku rasa bagai tak berguna, yang tiada harapan lagi untuk berubah, kerana ku terus berlagak acah hero, kadang sombong dan ego. Oh 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 oh. Ku sedar diri, ku hanya manusia yang jijik, tak layak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman insya-Allah menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini alhamdulillah kita akan bersama untuk jam kedua bersama Destinasi bersama Islam Agamaku yang kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk boleh tonton di situ. Dan insya-Allah kita akan buka soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat yang ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Mana sihat ya? Alhamdulillah sihat insya-Allah. Dan bersama Ustaz untuk petang ini kita akan bincangkan insya-Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan teladan sepanjang zaman. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Puan Mona Jasman selaku DJ hari ini seorang dan juga bersama dengan saya ada tetamu istimewa, seorang saudara-saudari baru. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau lah nak dengarkan cerita-cerita yang mungkin sebagai inspirasi kepada kita, dan oleh kerana itu saya tidak akan bercakap panjang. Baik, tajuk minggu ini kita milih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan teladan sepanjang zaman bahkan kepada siapa juga. Oleh kerana minggu ni adalah minggu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tak nak kita akan membicarakan tentang kemuliaan dan keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara baru tidak dinamakan beriman, sungguhnya sekadar kita melafazkan syahadah kita dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tanpa kita juga melafazkan kalimah syahadah itu mengakui kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kerasulan Nabi? Kita akui ialah dengan mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi, bahkan sampai tahap lahirkan rasa cinta dalam diri kita, sebab ia sebahagian daripada iman. Bagaimana Nabi SAW menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di kalangan kamu sehinggalah aku lebih dicintai daripada bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Baik, kita nak berbicarakan awal mukadimah sebagai pendahuluan. Saya ingat akan buat 2-3 minggu lah cerita pasal keunggulan, ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sebab kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan. Dan bahkan kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama menuliskan ketika mana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak perkara ajaib, perkara yang istimewa berlaku ketika mana hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Sepakat ya para ulama menulis bahawa 12 Rabiul Awal pada waktu subuh, dan tepat 50 hari selepas berlakunya kehancuran tentera Abrahah diserang oleh tentera Allah Subhanahu wa taala. Allah menghantarkan burung ababilnya menghancurkan tentera Abraha yang mahu menghancurkan Kaabah. Baik, antara perkara yang disebut irhas, perkara yang istimewa berlaku ketika mana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah memancar cahaya di ufuk timur dan barat. Ini diceritakan sendiri oleh ibunya Aminah binti Wahab. Dia mengatakan saat detik kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bahkan ulama mengatakan Nabi dilahirkan dalam keadaan
telah dikhitankan. Kemudian tali pusatnya dipotong oleh Jibril alaihissalam. Ini bukan cerita dongeng ni. Ini cerita benar, diceritakan oleh para ulama. Kemudian jari telunjuk Nabi SAW mengisyaratkan syahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana ibunya menggambarkan detik indah keputeraan Nabi SAW. Dia kata, ketika aku melahirkannya, keluarlah nur yang memancar hingga kawasan antara timur dan barat. Makna cahaya yang terang benderang, menunjukkan keistimewaan pada hari tersebut. Nurnya menerangi istana di Syam dan barisan kedainya sehingga dapat dilihat leher unta di Busra. Ini satu perkara yang sangat-sangat menarik dan istimewa pada hari tersebut. Yang kedua, runtuh singgasana Raja Parsi. Antara aura keputeraan Nabi SAW terpancar sehingga meruntuhkan singgasana indah yang teguh dibina oleh Anusyarwan Maharaja Parsi, menggambarkan bahawa satu hari nanti kerajaan Parsi juga akan runtuh disebabkan oleh pengaruh baginda Nabi SAW. Dan kemudian pada hari tersebut juga api sembahan Parsi yang selama 1000 tahun dia berkobar tak pernah terpadam, tiba-tiba terpadam pada hari tersebut, menunjukkan sembahan-sembahan Majusi juga akan hancur disebabkan oleh dakwah baginda Nabi SAW 40 tahun kemudian. Kemudian berlakulah tasik sawah Wadi Samawah yang sebelum ini yang terletak di Qum, Iran, yang sebelum ni kering disebabkan terputus sumber air, tiba-tiba diairi air sawah tersebut. Dan begitulah keistimewaan yang berlaku. Dan pada hari tersebut juga, pada malam itu terbit bintang Nabi Muhammad SAW, bintang yang khusus. Ibnu Hisham ceritakan bahawa Hasan bin Sabit berkata, demi Allah, ketika dia berusia antara 7-8 tahun, aku ingat apa yang aku dengar. Dia kata, aku mendengar seorang pendeta Yahudi melaungkan suaranya, dia mengatakan bahawa, wahai semua Yahudi, maka berhimpunlah. Apakah yang berlaku? Telah muncul semalam bintang Ahmad yang menunjukkan bahawa dia telah dilahirkan. Orang Yahudi pun tahu ketika itu bahawa saat detik kelahiran Nabi SAW. Dan yang paling besar adalah Iblis pada hari itu dia menangis sungguh-sungguh. Dia ada 4 detik. Diceritakan oleh ulama, Ibnu Hajar menyatakan bahawa 4 detik Iblis menangis meraung sekuat-kuatnya. Pertama sekali ketika mana dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ketika mana dia dihalau daripada syurga. Yang ketiga, ketika mana kelahiran Nabi SAW. Yang keempat, ketika mana diturunkan surah Al-Fatihah. Maka kita ni nak biarkan Iblis, biarlah dia menangis, dengan kita bergembira. Pada hari ini kita menyambut Maulid Nabi SAW dengan apa juga acara. Dan bayangkan orang pak saudaranya Abu Lahab ni, kita tahu kisah dia, yang merayakan kelahiran Nabi SAW, dia bergembira sehingga dia membebaskan hamba. Bahkan dengan cara itu, walaupun dia selepas itu menjadi musuh Allah yang paling ketat, dialah musuh Allah, musuh Rasul SAW, tetapi dengan sebab kegembiraan dia dengan kelahiran baginda Nabi SAW, menyebabkan Allah mengangkat siksanya dalam kubur pada hari Isnin. Cuba bayangkan begitu. Dan bayangkan kalau kita ni mencintai Rasulullah SAW seumur hidup kita, sudah pasti insya-Allah, mudah-mudahan kita juga akan mendapat syafaat, mendapat kebaikan-kebaikan dengan cara kita menyambut hari kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi saya rasa itulah sebagai mukadimah. Kita akan dengar nantinya tentang perkongsian saudari baru kita dan apa yang beliau akan ceritakanlah tentang pengalaman-pengalaman pengislaman beliau. Sekadar itulah, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini, Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Informia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nasihat. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Informia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan kita ada di konti IKIM pada waktu ini saudara baru Puan Siti Nur Halia binti Abdullah. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Puan Nur Halia ya? Ya. Alhamdulillah. Mungkin kita terlebih dahulu kita nak berkenalan dengan Puan Nur Halia. Kita nak tahu asal dari mana, dan bagaimana memeluk Islam, ceritanya. Silakan. Okey. Nama saya Siti Nur Halia binti Abdullah, berbangsa Iban, berasal dari Kuching, Sarawak. Saya anak angkat dari keluarga Iban. Keluarga saya ni taklah miskin sangat, kaya, dan keluarga saya memang agak besar. Dan saya memeluk Islam pada 20 Disember 2018. Sebab saya memeluk Islam kerana sebab saya memeluk Islam apa yang nampak sebab nak memeluk Islam itu? Mungkin sebelum ini agamanya apa? Sebelum ini saya beragama Kristian. Dan berapa lama dah yang maknanya nak masuk ke agama Islam tu, berapa lama? Ketika tu saya sebelum memeluk Islam saya bekerja. Ya. Selepas itulah saya berhenti kerja. Kemudian saya berfikir. Selepas itulah saya fikir macam mana saya nak buat, macam mana nak memeluk Islam lah. Saya pun terfikir tu sebelumnya tu, semasa saya kerja tu. Ya. Yalah, saya dulu kan selalu nak fikir diri saya. Sebab diri saya pun selalunya sunyi, tak ada siapa, tak ada kawan, tinggal pun sendiri. Ya. And
akhirnya saya doa lah masa tu. Saya pun terfikir nak tahu siapa Tuhan. Saya nak cari Tuhan yang sebenar. Memang datang dari sendiri ni nak mencari Tuhan. Ya. Memang dari fikir saya sendiri. Ya. Dan semasa tu lah saya dapat tahulah. Ya. Kan saya selalunya saya tu mungkin orang lain ada nampak tanda-tanda atau mungkin dia bergaul dengan orang Muslim, itulah yang ditarik untuk orang masuk Islam. Tidak. Mungkin apa yang turning point yang Puan dah nampak untuk nak masuk Islam? Masa tu saya sedang bekerja. Ya. Saya sibuk sangat. Sampai tak ada masa nak semayang lah. Kan? Walaupun saya tak semayang masa tu, saya doa je. Ya. Akhirnya saya dapat jawapan lah. Kat situ saya fikir sendiri macam mana nak meluk Islam. Walaupun usaha saya sendiri dari fikiran saya sini, so saya dapat lah. Saya dapat tu dari saya tengok telefon lah. Saya cari-cari dekat situ tentang Islam, tentang Islam. Tapi akhirnya saya jumpa satu aplikasi. Jadi saya download lah satu aplikasi, iaitu Muslim Pro. Alhamdulillah. Kat situ saya memang terjumpa kat handphone. Saya download. Ya. Lepas saya download, saya baca lah. Kat situ ada tentang semua tentang Islam, tentang Al-Quran. Jadi saya baca lah. Saya baca. Memang saya faham langsung semua itu. Sebelum ini saya dalam agama asal saya tak pernah pun nak faham. Bila saya baca Al-Quran baru saya faham. Walaupun saya belum Islam lagi tu masa tu. Berapa tahun sudah? Selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih kan macam tu. Tapi akhirnya saya berhenti kerja. Terus saya pergi satu tempat. Namanya tempat Jabatan Agama Islam. Dekat situ saya coba nak tanya macam mana nak meluk Islam. Jadi dia bagi saya maklumat lah tu. Dia cakap mengapa memeluk Islam. Dia cakap sebab saya rasa tu lera sangat. Lepas tu dia cakap kena cari 2 saksi. 2 saksi tu penting. Itu saya fikir mana nak cari. Dan tapi akhirnya saya jumpalah orangnya tu, 2 saksi ni. Saya pun fikirlah cari orangnya tu dekat satu kampung. Saya pergilah kampung kat situ. Jadi saya tahu rumah dia. Jadi saya pergi rumah dia. Orang kenal lah. Orang yang saya kenal. Ya. Orang saya kenal tu sebenarnya dia sama kerja dengan saya. Bukan saya yang sama kerja dengan dia. So saya cakaplah dengan dia tentang saya nak memeluk Islam. Jadi saya nak saksi, 2 saksi. Lepas tu dia tak cakap apa pun panjang. Lepas tu ada satu lagi dia panggil suami dia, pakcik tu. Jadi dia selepasnya tu kami terus lah pergi Jabatan Agama tu. Terus tolonglah untuk terus tolong saya. Alhamdulillah. Saya rasa macam bersyukur sangat dapat memeluk Islam. Jadi kami pergilah tempat tu yang Jabatan Agama Islam. Jadi alhamdulillah selesainya tu saya dapat okey lah.
Adakah mereka yang berpunca untuk puan mencari Islam atau Bukan, saya sendiri. Memang saya sendiri. memang sendiri? Adakah ada cabaran yang tertentu yang mendorong puan untuk memeluk Islam? Cabaran? Cabaran. Kenapa ada kesusahan tertentu sebelum memeluk Islam dan mencari Tuhan dan sebagainya? Memang masa tu saya memang keadaan yang susah, tapi masa tu saya masih bekerja. Sebelum saya kerja, saya memang susah. Disebabkan keluarga saya yang dulu tu tak pedulikan saya. Dari dulu lagi? Dari dulu lagi, sebelum saya meluk Islam. Ya. Saya pun sedih lah. Seorang sunyi. Walaupun hidup ni tak ada kasih sayang langsung pun. Faham. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Dan ada di waktu ini di FB Live Ikim FM katanya alhamdulillah puan Siti, masya-Allah. Dan semoga permudahkan segala urusan puan Siti. Nur Haliza kata alhamdulillah puan Siti kembali ke fitrah. Moga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati puan sentiasa. Ada Zainab juga berkata alhamdulillah semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Puan Siti dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM, di YouTube Ikim Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Aku rasa bagai tak berguna, yang tiada harapan lagi untuk berubah, kerana ku terus berlagak acah hero, kadang sombong dan ego. Ku sedar diri, ku hanya manusia yang jijik, tak layak ke syurga, orang menghukum ku neraka sana sini. Ku give up, kini yang mataku lihat hanya gelap, guna musnah cita-cita, putus asa, lebih baik saja andai aku mati. Jangan rasa begitu, usah hina dirimu, harapan takkan hilang. Oh no, andai kau mula cintai dirimu, lepaskan semua beban yang terpukul di dada. Lepas semua, biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. La tahzan, kun qawiyan ya habibi, berilah ruang dirimu bahagia. Oh bahagia ya. Lepaskan. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniah. Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan.
Baginda bergurau, tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Alhamdulillah pengurusi Perkim Syawangan Datuk Kerama dan juga bersama Cik Siti Nurhalia binti Abdullah saudara baru untuk petang ini. Masih lagi bersama untuk kita berkenalan sebenarnya bersama Cik Siti untuk petang ini. Kita nak tahu ada soalan sebenarnya banyak di FB Live IKIM FM. Alhamdulillah yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada untuk Puan Siti memeluk Islam untuk waktu ini. Daripadanya Khairil Hajar, Alhamdulillah hidayah Allah untuk Puan, Masya Allah Tabarakallah. Dan Salwa Saleh kata kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Dan cakap juga Masya Allah Tabarakallah, moga Allah sentiasa berikan kasih sayangnya pada Siti dan kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Maria juga berkata semoga Allah merahmati Puan Siti, Allah sentiasa mempunyai menyayangi hambanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan untuk waktu ini ada Muhammad Khair di WhatsApp konti bertanya dari Perak ni, bertanya dengan Cik Siti bagaimana boleh kongsikan bersama para pendengar tentang perasaan dalam setiap aktiviti hidup bersama, perbezaan sebelum dan selepas memeluk Islam, bagaimana? Sebelum memeluk Islam Ya. Sebelum saya memeluk Islam, perasaan saya agak yalah, banyak yang saya tertekan. Macam saya rasa selalu sangat sedih. Tak tahu kenapa. Sampai ke tahap tu saya macam agak terbiasa lah tu. Selalulah rasa macam tu. Dah lama lah ni dari kecil. Bukan, ya. Sebab saya ni memang ada masalah dengan keluarga lah. Sampai saya pun tak tahu nak fikir apalah. Perasaan tu macam yalah, saya tak pernah rasa marah pun. Tak tahu rasa marah. Tak tahu rasa marah. Tapi kalau saya marah sendiri adalah kan, selalu ada perasaan benci diri sendiri pun ada. Masa tu dan selepas saya memeluk Islam, saya rasa menjadi tenang. Tak tahu kenapa rasa macam luar biasa. Ada luar biasa. Saya rasa tu memang cukup luar biasa. Saya tak tahu nak cakap apa. Mungkin sebabnya Allah sudah menunjukkan saya jalan. Beri hidayah, insya-Allah. Dia sudah menunjuk saya jalan yang betul. Saya pun rasa bersyukur sangat. Walaupun jalan saya tu sangat susah. Saya dah hadapi tu sangat susah.
bagaimana dengan selepas memeluk Islam? Tenangnya bagaimana dengan kehidupan, aktiviti harian? Kehidupan tu mula-mula tu sebelum saya dapat apa-apa, so masa tu dekat di Kuching lah, Sarawak. Saya memeluk Islam di Kuching, Sarawak. Ya. Ketika tu saya susah sebab tak ada duit. Yalah kan, nak cari, saya fikir tu masa tu nak cari kerja. Kerja baru. Yalah, walaupun walaupun saya walaupun susah pun masih lagi berusaha lah untuk mencari kerja. Alhamdulillah. Sehingga saya pergi ke Kuching, pergi ke KL. Ya. Pergi ke KL, saya pun pergi dengan sendiri lah. Ada satu utas tu tolong saya. Dia tolong saya tu bagi tekah sedikit lah duit untuk saya belanja. Alhamdulillah lah saya dapat pergi KL. Saya fikir nak pergi KL, mungkin saya dapat rezeki. Yalah, walaupun seorang diri tu, perasaan saya tu ada keliru ke? Tahu perasaan ni macam mana? Perasaan tu rasa macam macam mana? Bukan, sorry ya. Maaf. Maaf saya semasa tu saya pergi ke KL, masa tu walaupun masih juga saya fikir nak kerja sana, tapi saya belum dapat satu tempat tu. Jadi saya dapatlah kerja kat sana, dekat sini KL. Yalah, mungkin kita nak tahu sekarang ni bagaimana dengan kita dah meluk Islam, Alhamdulillah. Bagaimana dengan cara hidup Puan, dan juga mungkin ada dengan kawan-kawan sekarang ni dah ada kerja kan? Mungkin kawan-kawan dan keluarga bagaimana? Keluarga, tentang keluarga saya, dia orang tak pernah nak beri apa pun. Dia orang tak ada cakap apa-apa pun. Ya. Tapi rakan-rakan saya, kawan saya di Kuching, Sarawak pun, yalah, dia orang pun tak ada apa nak cakap. Ya. Yang kat sini? Dekat sini saya kerja lah selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Yalah, walaupun perasaan tu masih sama lagi. Ya, keadaan tu masih susah lagi. Masih apa tu? Yalah, tertekan lagi. Masih belum ubah sebab saya belum belajar tentang Islam ni, belum lagi belajar tentang solat, tentang semualah dalam Islam tu masa tu. Tapi sehinggalah saya dapat belajar dekat Kompleks Darul Hidayah. Sebab saya dapat itu dari seseorang. Ya. Saya panggil dia Mami. Dia bantu. Dia bantu saya untuk hantar ke sana untuk dapatkan kelas. Kami sama bekerja. Ya. Sama bekerja. Tempat kerja. Okey. Ketika kerja tu lah dia tanya saya tentang belajar. Dia cakap dengan saya, awak pergilah belajar. Dia cakap, tapi masa tu saya belum lagi nak fikir dekat mana. Jadi dia beritahu saya semualah tempatnya tu. So saya pergilah tempatnya tu. Jadi bagaimana sekarang dengan belajaran kat sana? Alhamdulillah.
dapat banyak, insya-Allah ada ketenangan. Ada asrama, saya tinggal kat situ lah. So saya belajar kat situ, alhamdulillah saya dapat semua kelulusan. Dari tahap asas, tahap tengahan dan juga tahap lanjutan. Alhamdulillah saya dapat lulus. Alhamdulillah, masya-Allah, hebat tu. Ustaz. Masya-Allah. Dia boleh mengajar ni kan. Jadi mungkin untuk waktu ini sebab masa tak banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama Puan, tapi masa terhad, mungkin kita nak tahu di hujung ini mungkin ada pesanan daripada Cik Siti sendiri untuk mualaf-mualaf di luar sana. Mungkin ialah ada beberapa cabaran yang Cik Siti hadapi, dan mungkin ada pesanan khusus untuk mualaf yang baru masuk ke Islam ini. Bagaimana Puan, ada? Nasihat saya kepada mereka, kalau mereka yang sedaulah baru, saya harap diorang berusaha, jangan mudah putus asa. Walaupun cabaran dan juga ujian dari Allah memang cukup berat, walaupun susah, tapi saya harap anda kuatlah lagi, semangat dalam hidup walaupun susah, tak kira umur pun. Dan juga pandangan saya terhadap saudara baru, saya harap mereka dipermudahkanlah urusan mereka. Saya harap diorang Allah melembutkan hati mereka, walaupun hati mereka tu ialah keras ke, tak kira macam mana pun keras pun, hati tu ialah, InsyaAllah kita doakan, dan saya doakan. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, ramai yang mendoakan Cik Siti juga untuk petang ini bersama Ustaz juga. Alhamdulillah. Kata ni, Alhamdulillah Cik Siti, semoga terus istiqamah dengan Islam. Kita sama-sama telah kembali ke agama fitrah. Alhamdulillah. Muhammad Zamri ucapkan, dan Zainab juga ucapkan bersama untuk petang ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tahniah. Dan ramai yang ucapkan tahniah kepada Cik Siti untuk, dan doakan untuk istiqamah insya-Allah. Dan mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir daripada Ustaz. Mungkin silakan Ustaz. Yang terakhir ni, ini jawapan kepada persoalan ada yang menanyakan kenapa berkim bersungguh-sungguh dalam membela golongan saudara baru. Jawapannya ialah kerana kita mahu membantu mereka, dan kita nak mengurangkan defisit kehilangan mereka ni dari sudut memahami Islam. Dan kami baru mengenali Cik Siti kita ni. Bagi saya dia seorang yang sangat komited, tapi dia di Kuala Lumpur dia mungkin tidak ada arah kan, tidak ada arah. Saya difahamkan, maaf sebutlah saya kongsikan sikit, mungkin dia tak terkeluar tadi nak sebut. Dia kata sebab bahasa dia bukan bahasa Inggeris, bahasa Iban dia mahir bahasa Iban. Baik, dikatakan sampai di Kuala Lumpur, habis waktu sampai dia habis belajar KDH, Sekolah Darul Hikmah, dia tu tamat, dan dia tidak ada tahu tempat di mana nak pergi. Sampai satu tahap dia menetap di KL Central lah. Di KL Central saja dia ketika tu saya nak cari kerja. Jadi bagi saya, kita berusaha sedaya mungkin untuk membantu dan membela saudara-saudara kita seperti ini, dan kami tidak mahu membiarkan seorang pun di kalangan mereka yang tergontang-ganting hidup tanpa arah tujuan. Kita akan membantu walaupun berapa banyak pun kos dan bajet yang kita terpaksa keluarkan demi memastikan mereka juga sama macam kita. Inilah jawapan kepada persoalan, dan saya rasa itulah yang Nabi SAW lakukan. Dia tidak membiarkan saudara baru kita
Tersebut kenapa? Kerana saya mencuri, dia kata. Apa yang kamu curi? Dia tengok macam ni curi apa. Dia hanya mencuri satu kotak pencil box yang lebih kurang telah sial dalam harga yang mahal lah, mungkin 30-40 ringgit. Dan dia tanya, kenapa kamu kena curi benda tersebut? Dan kita tahu manusia ini tidak sama. Dia kata sebab dia dah berjanji dengan anak dia, seandainya anak dia mendapat nombor 1 pada perperasaan penting itu, dia kata dia akan ibu akan hadiahkan kepada kamu sebuah pesan yang paling cantik untuk kamu. Dan hari itu dia kata anak dia balik dan begitu dapat nombor 1, dia peluk kegembiraan. Tetapi rasa usrah seorang ibu, dia mula tahu bahawa dia tak boleh pecahkan perasaan seorang anak dalam keadaan dia tidak punya duit apapun. Dia kata tak apa, nanti ibu keluar sekejap nak beli. Sedangkan dalam duit dia langsung tidak ada, dalam poket dia tidak ada duit sama sekali. Apa yang si ibu ni buat? Kita bukan nak menghalalkan benda ni, yang salah tetap salah. Tetapi naluri ibu pada ketika ia tak mau nak pecahkan kegembiraan anak ini, maka pada ketika itu dia telah buat satu kesilapan. Dia telah mencuri lebih kurang RM30 je pun, dan dia ditangkap dan pihak kedai bawa kepada polis, dan sekarang dia di-charge di mahkamah dan dia mungkin dihukum beberapa tahun penjara. Semua yang dikasih sekalian, datang perasaan dia kata tak patut ibu ni melalui semua ini hanya kerana semua ini. Tetapi dia sebagai lawyer, dia nak bagi tahu betul ke tak. Mungkin kadang-kadang orang ni hanya memanipulasi cerita untuk mendapat simpati. Dia pergi sekolah, dia cek sendiri rekod, dia jumpa dengan penentu benar budak ni anak dia dapat nombor 1. Dia tanam azam untuk pergi berjumpa dengan mahkamah dan hakim. Dia sendiri membela dengan percuma dan dengan izin, dia kata dengan maknanya jalan dia mampu dan menyebabkan semua orang akhirnya kemudian membebaskan wanita ini. Dan saat itulah anak ini, ibu ini tak tahu perkataan terima kasih yang diucapkan di atas pertolongan tersebut. Rekan usrah yang dikasih sekalian, anak tersebut memeluk dia. Ibu ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada dia. Sehinggalah rekan usrah, benda ni berjalan, dia kata dia lupa. Sampai satu hari dia, setelah belas tahun kemudian, dia minum di satu restoran. Dan kemudian ada seorang lawyer yang dalam ramai-ramai lawyer muda datang dan melihat pada dia, duduk di sebelah dia dan bertanya nama dia. Dia kata, dia tu nama saya. Dia kata, Tuan ingat tak beberapa belas tahun yang lampau, seorang anak lelaki yang ibunya mencuri sebuah pencil box dan bakal masuk dalam penjara kerana kesalahan tersebut. Ya, dia kata, saya masih ingat cerita itu. Anak lelaki tersebut adalah saya. Dan dia kata mereka berpelukan pada ketika itu. Rekan usrah yang saya kasih sekalian, satu kebaikan yang kita taburkan pada satu hari merubah hidup seorang manusia. Cuba bayangkan ibu tersebut pergi ke dalam penjara dan mungkin anak ini musnah kehidupan dia. Kita tidak melihat seorang yang berpotensi di hadapan kita dalam kehidupan kita. Sekali kita melakukan kebaikan, Allah menyimpan sebenarnya berjuta kebaikan yang lain untuk kita meraih di dunia. Dan cuba bayang di hari akhirat kalau kebaikan tersebut ditunjuk oleh Allah kepada kita. Hidup sementara rekan usrah yang dikasih sekalian, Allah sedang menunggu pada setiap hari. Kulun nas, kata Nabi, berpagi-pagi faba'iat nafsah, mereka jual diri mereka